Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi, selamat petang dan ataupun selamat malam ya kepada anak-anak murid yang berada di luar sana. Okey, apa khabar semua ya? Kepada pelajar 3 cemerlang dan juga kepada pelajar 3 Bestari ya. Didoakan agar anda berada dalam keadaan sihat walafiat sentiasa dan seperti biasa dalam pembelajaran sains, jangan tinggal ilmu dan jangan tinggal solat ya. Okey, jadi pada hari ini kita akan menyambung lagi ya pembelajaran kita bab 10 iaitu penerokaan angkasa lepas seperti mana yang tertera di belakang slide ni. Jadi pada hari ini kita akan lihat untuk subtopik yang pertama iaitu 10.1 iaitu perkembangan astronomi ya. Itu ejaan astronomi itu bersilap ASTRONOMI ya. Bukannya ANS. Okeylah. Jadi sebelum itu kita dengar dulu pesanan daripada penaja. Okey, yang ada buku teks sila buka muka surat. Ini bab yang terakhir iaitu muka surat 268 iaitu bab 10 penerokaan angkasa lepas Okey, jadi kalau anda lihat gambar rajah seperti di belakang ini, gambar rajah apa ni? Gambar rajah seorang angkasawan kan. Okey, so apakah yang perlu ataupun apakah yang mereka ingin kaji tentang angkasa lepas dan kenapa kita kena kaji kan? Okey, jadi dalam bab ini sebagaimana bagaimanakah model sistem suria sistem suria. Okey, kemudian dapat diperkembangkan dari semasa ke semasa. Kemudian berikan 3 contoh alat ciptaan teknologi yang diaplikasikan dalam penerokaan angkasa lepas. Kemudian berikan satu contoh kegunaan teknologi penderiaan jauh. Ini penting ni teknologi penderiaan jauh dalam bidang geologi. Okey. So ini di antara perkara-perkara yang kita akan lihat dalam bab ini Okey, mari kita mengkaji. Mengkaji apa ni? Perkembangan astronomi dan juga perkembangan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas Okey, ini gambar siapa ni? Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah angkasawan pertama Malaysia iaitu Datuk Syekh Muzaffar Shukor Al-Masri bin Syekh Mustafa merupakan angkasawan pertama. Jadi beliau adalah manusia ataupun rakyat Malaysia yang pertama yang telah berada di angkasa lepas, iaitu pada 10 hingga 21 lebih kurang 10 hari pada tahun 2007. Cuba cek balik, anda lahir tak pada tahun 2007? Okey, baik. Sebenarnya dia adalah rakan Sir iaitu ketika kami belajar bersama di MR Semua ketika itu pada tahun 1989 dan 1990. Okey, mari kita lihat Okey, perkembangan dalam astronomi. Okey, apa yang kita nak lihat dalam tajuk ini Okey. So ia menceritakan tentang sejarah iaitu perkembangan sistem suria. Jadi yang pertama sekali ialah apa dia? Ptolemy Jadi Ptolemy mengatakan apa? Ptolemy mengatakan model geosentrik dengan bumi berada di pusat dan orbit yang membulat. Jadi kalau kita lihat gambar rajahnya adalah seperti begini. Jadi yang di tengah-tengah ni dalam sistem suria kita, bumi berada di tengah. Okey, manakala lain-lain planet termasuk matahari ni matahari, iaitu mengelilingi bumi. Okey, jadi geo bermaksud bumi. Boleh nampak Okey, kemudian centric tu center lah kan. Centric bermaksud berpusat ataupun center tu pusat lah. Okey, dalam hal ni bumi berada pada pusat sistem suria, manakala yang lain bumi keadaan pegun dan semua objek matahari planet lain adalah mengorbit bumi. Maksudnya mengelilingi bumi lah Okey, kemudian saintis yang kedua iaitu Copernicus ni Copernicus. Okey, kalau lihat Copernicus ni lebih muda lah kan berbanding dengan Ptolemy Okey, P Ptolemy, kemudian Copernicus C ataupun K lah C PC. Okey.
Okey, Copernicus mengatakan apa pula? Copernicus membina model heliocentrik dengan matahari yang berada di pusat. Jadi dia lain pula. Jadi yang center ini, di tengah ini adalah matahari, manakala lain-lain planet kita tahu setakat ini ada 8 lah kan. Dulu ada 9 kan. Planet yang terakhir sekali Pluto tu telah pun hilang kan. Jadi tinggal 8 saja. Tapi kali ini matahari berada di tengah jadi helio bermaksud matahari. Ini bahasa Yunani lah kan. Okey, sentrik masih lagi sama, iaitu berpusat manakala matahari berada di pusat. Jadi sama lah Okey, kemudian kita lihat yang ketiga. Siapa ni? Ini lagi mudah lah, iaitu Kepler ataupun Kepler kan. Okey, jadi dia mengatakan apa? Dia masih sama seperti Copernicus, iaitu mengubah suai heliocentrik itu dengan matahari pada titik fokus sepunya pada orbit elips, dan mengikut hukum Kepler Okey, so apa maksud elip? Ini maksud elip iaitu kita nampak bulatannya tidak seperti yang sebelum ini iaitu bulat yang tadi bulat kan. Okey, yang ini bulat bulat-bulat Ptolemy dan Copernicus mengatakan bulat tetapi Kepler mengatakan bahawa masih lagi matahari di tengah. Okey, lain-lain planet mengelilinginya tetapi ada dalam keadaan bujur lah bujur Jadi kalau kita lihat bujur ni kalau kita lihat lah kalau kita ukur jarak daripada sini sampai sini contoh dan daripada sini sampai sini, so ada dua jarak lah kan. Satu jarak maksudnya ada ketika semua planet akan berada sangat jauh daripada matahari, dan ada kalanya dia hampir dengan matahari. Jadi ketika hampir ni sudah pasti cuaca yang panas kita dapat rasai kan. Manakala yang jauh ini kita akan rasa sejuk lah kan. Okey, so itulah tiga orang ataupun saintis lah yang berkenaan dengan penerokan angkasa lepas ni bermula jadi cikgu ulang semula, iaitu P, kemudian C, kemudian K, PCK, macam plat pinen pula kan. Jadi ini ialah Ptolemy mengatakan bumi di tengah. Okey, manakala Copernicus matahari di tengah. Okey, manakala Kepler juga matahari di tengah matahari tengah tetapi dia berbentuk elips. Berbentuk elips maksudnya dia bujur lah. Okey, jadi tolong ingat Ptolemy, Copernicus dan juga Kepler. Okey, so selesai tentang panel untuk 10.1, iaitu berkenaan dengan apa tadi? Berkenaan dengan perkembangan dalam astronomi Jadi ia bermula daripada titik tolak inilah. Maka kajian demi kajian terus dilaksanakan sehinggalah pada hari ini dengan pelbagai jenis alatan yang canggih manggih yang dapat mencerap angkasa raya. Okey, di belakang ni ada beberapa soalan lah Jadi sebenarnya anda jawablah soalan-soalan ini dan cuba cari. So ini nyatakan model Ptolemy bagaimana Copernicus dan juga Kepler. Kalau boleh gambar rajah tadi anda lakarkan iaitu model-model ni Okey, ini ialah heliocentrik dua heliocentrik iaitu Copernicus dan juga Kepler manakala satu berkenaan dengan model geocentrik iaitu yang diideakan oleh Ptolemy Okey, jadi sebenarnya anda cuba siapkanlah okey. Jadi cukup setakat ini pada kali ini dan kita akan sambung lagi untuk 10.2 untuk mata pelajaran sains ni sebenarnya tak banyak lah. Nak habis lah Okey, jadi 10.2 kita akan sambung kemudian. Tapi sebelum itu anda lihat juga dalam buku amali anda yang anda menggunakan buku amali, anda boleh buka, anda boleh lihat Okey, jadi untuk yang pertama itu bersama terdapatnya nota bestari di sana. Okey, nampak ini cuba lengkapkan Okey, so yang pertama tu yang angkat tanda satu tu so itu adalah Ptolemy ni. Okey. So yang mengatakan bahawa apa tadi? Bahawa di tengah-tengah adalah bumi Kemudian yang kedua ni ialah Copernicus. Copernicus
Okey, dan yang ketiga itu adalah Kepler. Kepler. Okey, jadi lihat jadi model yang pertama itu iaitu Ptolemy mengatakan model geocentrik. Okey, ini ayat-ayat dia. So bumi berpusat. Okey, kemudian bumi adalah pegun. Kemudian semua objek matahari dan planet mengelilingi bumi dan orbitnya berbentuk bulat. Okey. Okey, manakala Copernicus dia memperkenalkan model heliocentrik iaitu bulat juga yang mana matahari manakala sentrik bermaksud berpusat kan, dan matahari berada di pusat sistem suria. Okey, yang membulat. Okey kemudian bumi berputar pada paksinya. Okey, model yang ketiga juga adalah model heliocentrik tetapi dia menggunakan hukum Kepler iaitu bentuk yang bujur begini kan. Okey. So matahari berada di pusat sistem suria dan semua planet berada mengelilingi matahari Okey. So tolong lengkapkan ini adalah aktiviti perkembangan dan penerokaan. Okey, sama jugalah kan pada abad yang ke-11 China mencipta serbuk letupan dan menggunakan roket primitif dalam pertempuran. Okey, pada zaman dulu telah gunakan roket Okey. Kemudian teleskop pada 1609 ditemui ataupun direka cipta oleh teleskop astronomi pertama dicipta oleh Galileo Galilei. Okey. Itu yang pertama Kemudian pada tahun 1989 penerbangan pertama Neptune. Kemudian yang ketujuh ini ialah pelancaran angkasa kapal angkasa ulang-alik yang pertama oleh NASA iaitu pada tahun 1981. Sebelum ini dia menggunakan roket saja, yang mana roket dia pergi dan dia tinggal di sana. Kemudian hanya kepala roket saja ataupun prop saja yang akan turun ke bumi dan terus jatuh ke lautan Tetapi pada kali ini teknologi terkini ada kapal terbang ulang-alik yang dikenali sebagai kapal angkasa ulang-alik bukan prop Okey, kemudian pada 1990 Hubble. Jadi bab ini adalah bab yang seterusnya sebenarnya iaitu 10.2 jadi yang ini kita akan bincang kemudian Okey, jadi dengan itu cikgu harap anda dapat meneruskan proses pembelajaran ini, lengkapkan juga buku amali dan latihan-latihan yang terdapat dalam buku teks juga sebolehnya dilengkapkan supaya anda dapat input yang sebenar. Okey, dengan itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.